Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini ringkas TVS. Syarikat Jepun iaitu Kanematsu Corporation berminat membangunkan kilang pelet biomas di Tanjung Manis, Bintulu. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, Tanjung Manis berpotensi menjadi pengeluar tenaga biomas di Sarawak sejajar dengan kelebihan dimilikinya yang merangkumi bekalan bahan mentah dari hutan dan sebagainya. Katanya Kanematsu Corporation telah menunjukkan minat untuk meneroka potensi pelaburan di Sarawak setelah mengadakan lawatan ke Sarawak pada Disember tahun lalu. Justru beliau memohon Kanematsu melakukan kajian pasaran yang lengkap bagi menjamin bekalan pelet jangka panjang dari Sarawak ke Jepun. Ini adalah bagi melihat potensi sumber itu dari kilang pelet yang ada di Sarawak untuk dieksport ke Jepun. Tambah Awang Tengah, Jepun menyasarkan untuk menghasilkan 22 hingga 24% tenaga campuran yang dihasilkan daripada tenaga diperbaharui menjelang tahun 2030. Kalangan pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP digesa agar berwaspada terhadap aktiviti penipuan atau skam dan sentiasa bertindak melindungi maklumat peribadi mereka. Ini berikutan terdapat iklan-iklan di media sosial serta dalam talian yang bertujuan mengumpan pencarum untuk mengeluarkan wang simpanan mereka bagi dilaburkan dalam skim-skim berbaur penipuan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengingatkan semua pencarum KWSP supaya menggunakan saluran rasmi bagi sebarang urusan membabitkan dana persaraan. Katanya pencarum hendaklah merujuk sama ada di cawangan dan kios terdekat, laman web rasmi iSinar atau aplikasi iAccount. Tegas beliau segera laporkan kepada pihak polis atau agensi berkaitan sekiranya pencarum rasa ditipu atau data peribadi telah dikompromi. Baik, berita selanjutnya.
Lebih 43,000 panggilan diterima menerusi talian bantuan sokongan psikososial Kementerian Kesihatan KKM setakat 1 Disember lepas. Ini membabitkan pelbagai isu berkaitan emosi berikutan tekanan yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, perkhidmatan yang dilaksanakan bersama Mercy Malaysia sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu bertujuan membantu masyarakat termasuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak orang kurang upaya OKU dalam mengurus kesihatan mental. Perkhidmatan kaunseling melalui telefon ini diberikan oleh pasukan yang terdiri daripada pegawai psikologi kaunseling terlatih termasuk bantuan psychological first aid untuk membantu mereka yang mengatakan di sini bahawa sehingga 1 Disember 43,078 panggilan telah kita perolehi dan antara perkara yang disebut untuk dibantu ialah seperti hilang pekerjaan, tiada sumber pendapatan, konflik keluarga, masalah hubungan interpersonal, stigma terhadap jangkitan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Senator Ras Adiba Muhammad Razi yang meminta penjelasan berhubung usaha kementerian dalam mengatasi masalah psikologi dan mental ibu bapa khususnya mereka yang mempunyai anak-anak OKU pada persidangan Dewan Negara. Mengulas lanjut, Dr. Adham berkata kementeriannya turut melaksanakan pelbagai usaha lain dalam memberi bantuan sokongan psikososial kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU. Antaranya mewujudkan pasukan kesihatan mental dan sokongan psikososial di setiap daerah selain membangunkan bahan-bahan pendidikan kesihatan mental dan psychoeducation. Juga perkhidmatan kesihatan seperti medical outreach diberikan kepada mereka yang digelar OKU dan penjaga untuk hadir ke pusat pemulihan dalam komuniti iaitu PDK. Selain itu jawatankuasa bagi setiap PDK diwakili oleh anggota kesihatan yang memberi peranan khidmat nasihat, bimbingan dan juga kepakaran kepada OKU serta penjaga yang meliputi kesihatan mental. Pandemik COVID-19 tidak menjejaskan hasrat Sarawak Energy Berhad SEB untuk memastikan projek utamanya dilaksanakan. Malah SEB terus berusaha membangunkan tenaga yang mampan untuk Sarawak ke arah menjadi pusat kuasa serantau. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Syarbini Suhaili berkata, SEB juga menyokong pelbagai tenaga alternatif boleh diperbaharui seperti solar dan hidrogen. The COVID-19 pandemic has not stopped us from advancing our major projects as we work towards our vision. And in all our projects, it is crucial to address the health and safety concerns first, with the support and guidance of the Sarawak government. We resume work in most of our critical projects, use stringent COVID-19 SOPs and safety measures in place. Tambahnya, SEB kini fokus untuk mencapai sasaran 99% elektrik di seluruh negeri melalui strategi di bawah rancangan utama elektrik di luar bandar. Ini kerana ujarnya Sarawak sasar mendapatkan bekalan tenaga elektrik penuh menjelang 2025. Pasukan Tindakan Kecemasan Komuniti merupakan barisan hadapan yang pertama sekira berlakunya kecemasan atau bencana. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Dato' Idris Buang, pasukan terlatih ini harus mempunyai teknik bantuan yang betul agar bantuan itu selamat. Beliau berkata, pasukan SERT ini penting bagi memastikan sifar kehilangan nyawa dalam apa-apa sahaja jenis bencana. Tambahnya lagi, pasukan itu diperlukan terutama sekali di bahagian Samarahan kerana kehidupan masyarakat di situ kerap mencari rezeki seperti di sungai yang lebih terdedah kepada situasi yang membahayakan. Beliau berkata demikian ketika Majlis Penangguhan Program Simulasi Persediaan Banjir, Kecemasan dan Latihan Komuniti Emergency Response Team SERT 2020 bagi kawasan daerah Samarahan pada Rabu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Odlin Ketani, salam hormat dan jumpa lagi.